Assalamualaikum, nama saya Siti Hanania Fiza binti Syed Anwar. Nombor matrik 13 TEE 21F1038. Saya Nur Izzatiana binti Ramzi. Nombor matrik 13 DE 21F1078. Saya Isa Katrina binti Muhammad Rizal. Nombor matrik 13 DE 21F1087. Persoalannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, terapi perubatan itu ada 3 cara, iaitu berbekam atau meminum madu atau K. K bermaksud menempelkan luka dengan besi panas. Sedangkan aku melarang umatku berubat dengan K. Hadis riwayat Bukhari. Terangkan secara terperinci satu cara dari terapi perubatan tersebut. Kami ingin memperincikan satu cara terapi perubatan iaitu berbekam. Terapi dalam perubatan digelar rawatan merupakan apa yang dilakukan manusia untuk cuba menyelesaikan atau menguruskan masalah kesihatan fizikal atau mental. Apabila seseorang itu sakit atau cedera, seorang doktor akan melakukan diagnosis dan kemudian menyarankan terapi untuk mengembalikan keadaan pesakit kepada sedia kala. Terapi boleh jadi sebagai contoh perubatan iaitu ubat, pembedahan atau mengubah daya. Seterusnya, orang yang melakukan pekerjaan terapi digelar ahli terapi. Kupasan isu dari sudut Islam dan sains. Terapi perubatan dari sudut Islam dan sains adalah topik yang kompleks dan penting dalam dunia perubatan moden. Dalam Islam, kesihatan dan penyembuhan dilihat sebagai kurniaan Allah, dan Islam mendorong penggunaan ilmu sains untuk mencapai tujuan tersebut. Sains perubatan moden telah membawa banyak kebaikan kepada masyarakat, termasuk perubatan berkesan, vaksinasi dan teknologi perubatan. Di samping itu, ia juga menimbulkan isu-isu kontroversi seperti etika perubatan, kloning dan penggunaan organ manusia. Dalam konteks ini, agama Islam menekankan pentingnya etika perubatan mengenai hak asasi manusia dan isu-isu seperti hukuman dalam hukum syariah. Walaupun sains dan Islam boleh beriringan dalam usaha perubatan, ada masa di mana terdapat ketegangan antara kedua-dua. Contohnya isu vaksin COVID-19 di mana sains menggalakkan vaksinasi bagi kesejahteraan umum, sementara ada segelintir individu yang mendasari penolakan mereka atas dasar agama. Kesimpulannya, terapi perubatan dari perspektif Islam dan sains memerlukan pendekatan seimbang yang menghormati nilai-nilai agama dan prinsip sains untuk mencapai kesihatan dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang. Terdapat 3 jenis bekam. Yang pertama adalah bekam basah. Bekam basah adalah sebuah metod bekam yang dilakukan dengan dilakukan bekam kering dahulu, kemudian permukaan kulit yang dibekam dilukakan dengan jarum yang disterilkan. Kemudian disedut dengan menggunakan alat putih, set dan hand pump untuk mengeluarkan darah kotor melalui luka yang dibuat dengan jarum tadi. Biasanya dilakukan selama 3 hingga 5 minit dan tidak boleh lebih daripada 9 minit. Penyuntikan darah dapat dilakukan sebanyak maksimum 7 kali dan tidak boleh lebih. Biasanya, pada bahagian yang disedut akan mengeluarkan darah berwarna merah, kehitaman dan berbuih. Yang kedua adalah bekam api. Kadang disebut sebagai fire cupping. Seperti namanya, bekam ini menggunakan medium api sebagai bahan untuk membuat ruangan hampa pada alat penyedut. Bekam ini dilakukan dengan gelas yang direka bentuk khusus untuk membuat ruang hampa gas pada kawasan bekam. Udara di dalam gas dibakar dengan menggunakan kertas atau kapas terbakar dan kemudian gelas akan ditempelkan ke permukaan kulit. Yang ketiga, bekam kering. Bekam kering juga disebut sebagai bekam angin. Metod bekam ini adalah menyedut permukaan kulit tanpa mengeluarkan darah dari dalamnya.
Bekam ini biasa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri yang disebabkan oleh rheumatik dan rasa nyeri yang terjadi di belakang badan. Bekam jenis ini akan meninggalkan bekas bekam berupa lebam warna merah kehitam-hitaman pada tempat yang dibekam dan akan hilang beberapa hari kemudian. Hukum berbekam. Terdapat sebahagian para ulama mengatakan bahawa ia adalah sunnah secara mutlak, iaitu sesiapa sahaja yang melakukan akan mendapat ganjaran sama ada ia berhajat padanya ataupun tidak. Namun begitu, Dr. Ijaz Al-Khatib berpendapat bahawa berbekam adalah satu perintah terhadap sesama dan Nabi SAW juga telah mengatakan sedemikian. Jika orang yang sakit berbekam dengan pembekam yang berautoriti kerana beramal dengan apa yang dinasihatkan dan diajar oleh Nabi SAW, maka perbuatan tersebut akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syak lagi. Adapun bagi sesiapa yang tidak memerlukannya, maka tidak akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan melakukannya hanya sekali seumur hidup. Disebabkan beramal dengan hadis Nabi SAW yang sahih dan tabik seperti dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kebaikan berbekam. Menurut kepercayaan umat Islam, bekam adalah salah satu rawatan yang paling ideal untuk mereka dan terbaik untuk umat Nabi Muhammad. Maka dalam bekam ada penyembuhan dan ada banyak kebaikan. Diyakini oleh umat Islam bahawa ia dapat melegakan otot-otot dan kaku yang menajam dan menajamkan mata yang sedang menangkis. Ia juga dipercayai sebagai penetralan untuk ketegangan emosi seseorang. Maka, perintah menangkis diri sendiri. Menurut kisah Abdullah bin Mas'ud adalah sarana daripada malaikat ketika Nabi Muhammad adalah mi'raj pada Sidrat Muntaha. Kesimpulan dari terapi perubatan adalah terapi perubatan adalah usaha yang melibatkan penggunaan kaedah sains dan teknologi untuk mencegah, mengubati dan merawat penyakit atau gangguan dalam tubuh manusia. Ia adalah komponen penting dalam bidang perubatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup individu serta masyarakat secara keseluruhannya. Seterusnya, terapi perubatan dapat merangkumi pelbagai kaedah seperti ubat-ubatan, pembedahan, terapi fizikal, terapi psikologi dan banyak lagi yang dipilih berdasarkan jenis penyakit, keperluan pesakit dan hasil kajian saintifik. Penting untuk memastikan bahawa terapi perubatan dilaksanakan dengan teliti, beretika dan selaras dengan nilai-nilai manusia serta prinsip-prinsip agama apabila sesuai. Ia merupakan bidang yang sentiasa berkembang dan memerlukan penyelidikan sains yang berterusan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan terapi yang lebih berkesan. Kesimpulannya, terapi perubatan adalah aspek penting dalam usaha memelihara dan meningkatkan kesihatan manusia yang memerlukan pendekatan holistik dan kesinambungan dalam pendekatan sains, agama dan etika.